Okay. Alright. So, apa yang saya nak kongsikan tentang tempoh iddah. Ada lima jenis tempoh iddah ni yang anda semua kena tahu. Okay. Alright. Yang pertama adalah, Syak, sebelum kita nak pergi kepada jenis iddah tu, kita kena tahu dulu kan, apa benda tu iddah. Okay. Iddah ni maksudnya adalah tempoh bertenang sebelum tempoh bersuci. Apa tersasyul ni. Okay, tempoh bersuci selepas berlakunya perceraian. Okay, tempoh untuk bertenang dulu sebelum nak berkahwin lain dan sebagainya. Okay, tu kita panggil tempoh iddah. Tempoh iddah ni adalah tempoh penting untuk kita ambil tahu, sebab setiap orang yang bercerai dia ada tempoh iddah yang berlainan. Mengikut situasi, mengikut keadaan. Okay, alright. Yang pertama adalah kita sebut iddah raj'i. Boleh tulis, bagus lah. Kalau siapa yang tolong tulis dekat ni, selalu Puan Syahbasiah kan Raja ada tulis kan. Tak kisahlah kalau semua boleh nak buat tulislah dekat komen ni kan, supaya ada orang boleh baca lagi bagus. Okay. So yang pertama adalah kita sebut sebagai iddah raj'i. Iddah raj'i ni maksudnya adalah iddah yang kita boleh rujuk kembali. Raj'i itu maksudnya boleh dirujuk kembali. So apa tempoh iddah raj'i ni? Maksudnya seseorang isteri yang diceraikan dengan talak 1 dan juga talak 2. Okey, talak 1 dengan talak 2 perempuan. Baik. Cerita tentang talak ni dia ada isu juga sebenarnya, tapi benda ni dia khilaf yang dah ada kesepakatan. Okay? Yang mana kalau cerita tentang talak ni kita sebut sebagai talak 1000. So suami sebut aku cerai hang dengan talak 1000 contoh dia. So kalau sebut talak 1000 dia akan jatuh kepada talak 3. Yang ni kesepakatan kebanyakan yang mengikut pegangan mazhab Syafi'i. Setiap mahkamah kebanyakan berpegang kepada ni, iaitu kalau suami sebut lafaz tu talak 1000, dia akan jatuh talak 3. Okay. Tapi dekat negeri Perlis, saya boleh cerita dekat negeri Perlis lah sebab saya praktis. Okay. Tak tahulah dekat daerah-daerah lain yang macam mana. Tapi kalau dekat negeri Perlis, kalau suami sebut lafaz talak tu, sebut aku talak 1000, jadi dia akan jatuh talak sekali saja, talak 1 sahaja. Okay. Tu dia punya beza dia. Kalau kata negeri lain sebut talak 1000 jatuh 3, kalau dekat Perlis dia sebut talak 1000 jatuh talak 1 sahaja. Sebab dia bergantung kepada berapa kali perceraian. Okay. So talak 1 dengan talak kali kedua. Bila sebut talak kali kedua, jadi talak raj'i. Okay. Talak kali pertama pun talak raj'i. Suami ni dia tak perlu nak ada akad nikah yang baru, cukup sekadar dia sebut sahaja. Okey. Suami sebut sahaja dekat isteri tu, aku rujuk kamu kembali. Tapi syarat dia mesti talak tu talak raj'i. Jadi bila talak raj'i ni, iddah raj'i adalah yang paling standard. Okey, yang paling semua orang kena ambil tahu, iaitu 3 kali suci. Dalam Quran pun disebut salah satu quru. Maksudnya 3 kali suci. Ada orang tanya kat saya, tuan macam mana kita nak tahu 3 kali suci ni? Okey, saya bagi basic lah. Perkara yang penting anda kena tahu itu berkenaan dengan tempoh period anda. Okey, tempoh haid. Laki tak ada haid. Okey, tapi perempuan dia ada haid kan. Jadi anda kena tahu tarikh perceraian tersebut berlaku dalam keadaan datang haid ataupun sudah datang haid ataupun suci. Maksudnya kalau suci ni payah sangat nak faham, boleh semayang lah. Sebut suci pun susah kan. Yang penting boleh semayang tak? Kalau boleh semayang tu suci lah maksudnya kan. So kalau katalah bercerai tu dalam keadaan suci, jadi tempoh iddah dia macam ni. Hari ni contoh cerai, hari ni berapa bulan? Hari ni 21 hari bulan 6. Okey, katakanlah hari ni suci. Baik. Kemudian katakanlah 30 hari bulan 6 datang haid. Okey, 30 hari bulan 6 datang haid.
Dan kemudian let's say lah kita ambil seminggu lah, kita ambil seminggu senang 1 hari bulan 7 sampai 7 hari bulan 7. Contoh 7 hari bulan 7, 1 hari bulan 7 tu suci balik. Dah habis dah. So bila dah habis dah darah itu, 7 hari bulan 7 tu dikira suci. So yang tu baru 1 kali suci. Faham? Jadi macam tu lah. And then tempoh suci berapa hari? Contoh katakanlah kita ambil kiraan yang ni lah apa diri catat sebenarnya. Wanita ni kalau dia lepas dia bercerai, datang haid semua tu dia kena catat kalau boleh. Tak payah cari buku lah ni, semua pakat pegang handset, tulis sendiri. Hari ni datang haid, hari ni dah habis dah, hari ni suci. Kena tulis benda tu. Sebab sagi dia ada kaitan dengan apa yang saya nak cakap. Kenapa kena tulis benda ni. Okey. Kemudian katakanlah 20 hari bulan 7 datang haid pula. Lepas tu 20 hari bulan 7, kemudian 30 pula. 30 hari bulan 7 suci pula. Tu baru 2 kali pula macam tu. Okey, faham? So dia kiraan dia tu suci tu selepas datang haid, kemudian habis haid, kemudian suci balik. Itu baru kiraan suci tu. Okey. So 3 kali suci ni maksudnya lepas dah habis 3 kali datang haid suci tersebut, kita telah dah keluar daripada perkahwinan tu. Maksudnya dah tak ada dah. Kalau suami tak ada lafaz rujuk, maka tidak ada lagi dah tempoh untuk nak rujuk-rujuk itu kembali. Okey. Kenapa saya kata kena ada catatan, kena ada tulisan. Kita kena bagi tahu bila kita punya tarikh panggil tu, tarikh datang haid, tarikh suci, tarikh datang haid kembali, kemudian tarikh suci. Sebabnya bila anda tak catat, nanti anda akan lupa. Okey, anda akan lupa kalau nak buat tuntutan nafkah iddah perempuan. Dalam tuntutan nafkah iddah, kalau isteri ni diceraikan dengan talak raj'i, dia layak untuk dapat nafkah iddah jika sekiranya dia tidak disabitkan nusyuz oleh mahkamah. Okey, maksudnya masa dalam tempoh perkahwinan, hakim tak pernah pun sabitkan kata isteri ni nusyuz. Jadi dia layak untuk dapat nafkah iddah. So bila dia layak untuk dapat nafkah iddah, dalam tempoh iddah kalau suami tak sediakan nafkah tersebut, habis saja iddah, isteri ni boleh buat tuntutan nafkah iddah. Jadi bila tuntutan nafkah iddah tu difailkan di mahkamah, anda kena bagi tahu, anda sendiri nak kena ceritakan. Bila tarikh saya bercerai, okey, disahkan bercerai pada tarikh hari ni 21 bulan 6. Okey, bila haid kali pertama, kena bagi tahu. That's why penting. Tak ada orang boleh jadi saksi benda ni. Betul tak? Mana ada orang boleh jadi saksi? Siapa nak tahu kokot lah kan? Ada orang tengok perhati, tak ada kan? Jadi anda sendiri kena ada catatan. Biar kita sendiri menentukan benda tu. Kalau haid kita tu mungkin cerita dia mungkin terlampau panjang dan sebagainya, yang tu perlukan kepada keterangan saksi wanita lah untuk lebih mengetahui kalau kata ada isu. Okey. Saksi wanita sangat diperlukan kalau kata ada isu berkenaan dengan haid ni. Mengenai kepakaran. Sebab kalau tanya laki, mungkin ada laki yang tak pakar cerita tentang haid. Sebab kita lebih mengetahui riwayat wanita. Betul? So even sama macam kanak-kanak lah. Kalau katalah kenapa kanak-kanak perempuan ni bila dah makin besar sepatutnya dia duduk dengan ibu. Sebabnya ibu akan mengajarkan tentang isu-isu berkenaan dengan wanita, anak darah sunti ni. So wanita ni dia kena tahu tentang perjalanan haid dia, bagaimana dia suci dan sebagainya. Right? That's why penting untuk anda catat. Okay, catat benda tu. Tak susah pun. Bagi tahu tarikh bila je. Tarikh suci, kemudian tarikh haid, kemudian suci balik. Okay, 3 kali suci. Ada orang tanya, tuan 3 kali suci tu macam 3 bulan ke? Kadang-kadang perempuan, ada orang dia lebih daripada 3 bulan. Ada orang kadang-kadang dia kurang daripada 3 bulan. So dia tak sama. Yang penting dalam Islam, dalam Quran disebut salah satu huruf. Maksudnya 3 kali suci. Tu penting kalau anda nak tuntut nafkah iddah nanti. Okay, catat. Alright, tu yang pertama. Okay, siapa yang dah terlewat masuk tu saya mengucapkan amal masuk-masuk. Terima kasih banyak-banyak. Puan Kis Iman, alright, Roshain. Kemudian kalau siapa yang duk tengok ni, hampa tekanlah share, tag kawan-kawan sebagainya.
Ilmu berkenaan dengan iddah ni bagus tau kalau kita nak ambil tahu ni. Alright. Ada beberapa perkara yang kita nak kena tahu, iaitu kalau kita ditalak tu dalam keadaan kita haid. Kalau macam isteri yang ditalak tu dalam keadaan yang haid, right? Dia punya tempoh tamat tempoh iddah tu, tamat tempoh iddah yang 3 kali suci tu mungkin dia datang kepada haid yang keempat. Kan? So macam contoh anda diceraikan pada hari ni, contoh dia 21 hari bulan 6, hari ni haid. Tapi suami lapas cerai. So katakanlah lapas cerai ni sah, sabit. Okay. So bila sah 21 hari bulan 6 ni, tarikh anda bercerai dalam keadaan yang haid, dan kemudiannya datang suci tu, okay, yang tu belum lagi dikira suci. Dia kena anda tunggu haid, kena suci, baru dikira 1 kali suci. Faham? So panjang sikit dia punya tempoh untuk anda beriddah tersebut. That's why perempuan, kalaulah anda buat tuntutan perceraian, ni saya kongsikan kalaulah anda buat tuntutan perceraian tu suka sama suka, so suami setuju nak cerai, isteri pun setuju sama nak cerai, kita dapat tarikh datang ke mahkamah. Nak dapat datang tarikh ke mahkamah tu, nak jadi cerita pula hari tu nak bercerai, kita datang haid, tak suci. Bila kita datang tu dalam keadaan tak suci, datang haid, hakim akan tanyakan kita, puan, setuju ke nak cerai hari ni? Setuju. Suami setuju? Setuju. Okey, puan, hari ni suci ke haid? Dia kata, saya haid hari ni. Hakim akan kata, kalau macam tu, balik dululah, bagi tarikh lain, datang. Boleh kot? Dia kata, sebab hakim takkan benarkan kalau kata perceraian tu nak berlaku dalam tempoh haid. Sebabnya dia boleh dikira sebagai talak bid'i. Talak yang tidak bertepatan dengan sunnah. Sebab Nabi pesan kalau kata nak bercerai, kena bercerai dengan talak dengan dalam keadaan isteri ni suci. Tapi kalau kata dalam keadaan yang isteri ni haid, jadi dia sebenarnya mahkamah takkan benarkan. Kalau nak teruskan juga, contohlah kan pasangan ni mungkin susah nak datang mahkamah, jauh dan sebagainya, so dia ada kesukaran, mahkamah boleh benarkan untuk bercerai tu di mahkamah pada hari tu, tapi dengan syarat melalui tebus talak. Sebab bila tebus talak, dia tak kisah kalau kata dalam keadaan yang suci ke tak suci ke, dia boleh berlaku. Okay, that's why perempuan, ni dia ada relate sikit. Perempuan tengok dekat sijil perceraian, sijil nikah perempuan, dekat sijil nikah tu kan dia ada tuliskan ayat yang terakhir. Dia kata apa ayat dia tu? Ingat tak saya kata pasal taklid kan? Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, apa semua tu panjang tu, lah kali dia kata, jika sekiranya isteri mengadu kepada mahkamah dan jika sabit aduan tersebut, maka tertalaklah aku sebanyak RM10 secara talak khul'i. RM10 tu banyak tebus talak. Kenapa? Sebab kalau dijatuhkan pada dijatuhkan cerai taklid tu pada hari yang mungkin isteri tu haid sekalipun, dia tetap boleh dilepaskan. Sebab dia dalam keadaan yang tebus talak. So penting Apa belajar ni kena bagus tau. Apa saya bagi ilmu ni. Okay. Alright, yang berkaitan dengan isteri yang ada haid ni juga, okey, katakanlah isteri ni diceraikan dalam keadaan dia nifas. Okey, dia nifas. Nifas ni maksudnya apa? Maksud nifas yang tepat mari saya tengok sekejap Saya nak kena cerita bab hukum ni penting juga kalau kita tak dapat ni. Okey, baik. Bab nifas, kalau katalah isteri yang diceraikan dalam keadaan dia nifas, maksudnya dia selepas dia melahirkan anak, so darah dia tu mungkin tak keluar dengan normal lagi lah kan. So maksud dia kata apa, nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Okey.
bab ni lah yang penting kan. Kalau kata kita nak cerita tentang dia datang nifas ke tidak tu, dia perlukan kepada pengesahan daripada seorang saksi wanita. Kalau biasanya keterangan biasa seorang saksi lelaki, 2 orang saksi lelaki. Tapi kalau bab nifas, bab haid ni dia perlukan kepada saksi wanita. So let's say lah, katakanlah isteri ni diceraikan dalam keadaan dia masih datang nifas. Okay, hendaklah dia kata menunggu 3 kali suci selepas nifas. Iddah dia tu tamat pada haid yang keempat. Saya tak pernah tengok lah darah nifas ni. Saya bukan takat darah nifas, darah biasa pun kadang-kadang kita pingsan. Saya tak boleh perempuan. That's why saya tak pernah saya tak boleh tengok darah. Senang cerita lah. Kalau cerita tunjuk gambar apa perempuan bersalin ke, melahirkan anak ke, memang saya takkan tengoknya. Saya memang tak boleh. Kan kalau macam dekat sekolah kan ataupun universiti ke, selalu dia tunjuk apa gambar bagaimana pengorbanan ibu melahirkan kan. Saya selalu pejam. Saya tak boleh tengok darah. Okay, so kalau kata nifas ni dia mungkin ada jenis darah dia tersendiri, tapi dia berlaku selepas dia melahirkan anak. So kalau kata berlaku lepas melahirkan anak ni, mungkin dia darah dia tu kita tak nampak macam darah haid yang normal lagi. Jadi bila diceraikan tu dalam keadaan dia telah melahirkan anak, dia nifas tersebut, dia akan sama juga 3 kali suci tapi selepas habis nifas tu. So dia mungkin akan jadi panjang sikit. Okay, alright, itu yang pertama kita sebut sebagai iddah talak raj'i, iddah raj'i, yang boleh dirujuk kembali tersebut. Okay, alright, itu yang pertama. Yang kedua, jenis iddah yang kedua ataupun tempoh iddah yang kedua adalah jenis iddah bagi orang yang telah putus haid. Okay, orang yang telah putus haid, tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan. Okay, senang je, 3 bulan. Kalau nak tahu 3 bulan tu macam mana, kalau biasanya dekat mahkamah syariah ni kita menerima penggunaan bulan tu bulan Islam. Okay, bulan Islam. Let's say lah macam hari ni berapa apa benda tu? Hari ni berapa Zulkaidah kan? Lepas Syawal, Zulkaidah kan? Zulkaidah berapa Zulkaidah ni? So kita tengok sebulan nanti ni. Okay, sebulan yang akan datang. Okay, kalau kita tak payah ingat Zulkaidah, kita tengok sini, kita tengok dulu yang ni lah Januari, Februari ni. Katakanlah hari ni 21 hari bulan 6. Okay, 21 hari bulan 6. Kemudian sebulan yang akan datang adalah 21 hari bulan 7. Itu baru sebulan. Kemudian 21 hari bulan 8. 21 hari bulan 9. So kita jangkakan bagi orang yang putus haid, dia punya iddah dia mungkin akan tamat pada 21 hari bulan 9. Okay, baik. Boleh dapat nafkah iddah? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh dibuktikan begitu. Jadi tempoh iddah dia tu sampai 21 hari bulan 9 tu, dia patut dapat nafkah iddah. Jadi dia boleh buat tuntutan nafkah iddah lagi masa tu. Okay, sebab tu dia bukan takat kena buat pengiraan tau Kak Kia. Yang paling penting tu adalah mencatat, menulis. Kerana dengan menulis tersebut kita tahu bila tarikh kita tu. Okay, yang penting sekali adalah kena sahkan dulu perceraian, dan juga perceraian tu mesti ditentukan oleh mahkamah bila tarikh dia. Okay, baik. Itu paling mudah sekali lah, 3 bulan. Yang ketiga, kita laju sikit iaitu perceraian, bukan perceraian, tempoh iddah bagi orang yang hamil. Hamil iaitu orang yang sedang mengandung. Yang ni paling simple sekali. Okay, dia boleh jadi panjang, dia boleh jadi pendek. Iaitu tempoh iddah dia sehingga dia melahirkan anak. Kalaulah seorang suami ni dia lafaz cerai kepada isteri dia dalam keadaan isteri dia baru mengandung 2 bulan contoh dia. Okay, 2 bulan. So tempoh iddah dia tu adalah sehinggalah anak tu dilahirkan. Kalau anak ni kalau wanita ni dia mengandung sampai 9 bulan, that means ada 7 bulan. Contoh dia. 7 bulan dia boleh ada peluang untuk nak rujuk kembali. Okay.
kalaulah seorang suami ni dia lepas cerai tu pada isteri dia dalam keadaan isteri dia tengah hamil 8 bulan dah. Tinggal sebulan je lagi kadang-kadang tak sampai sebulan, berapa hari lepas tu dah keluar dah. Habis dah tempoh iddah tersebut. Okey, sebab tempoh iddah ni dia bukan tempoh untuk berpeluang saja, tapi matlamat dia adalah tempoh untuk bersuci. Menyucikan rahim tersebut daripada benih lelaki tu. Ya, okey. Alright. So tempoh untuk bagi orang yang bercerai dalam keadaan wanita ni hamil, dia sehinggalah dia melahirkan anak tersebut. Habis anak dah lahirkan tu, habislah tempoh untuk dia beriddah. Okey, lepas pada tu dah boleh kahwin, tak ada masalah kalau orang macam tu. Okey, ni kata baru habis baru bersalin dia terus nak kahwin kan. Sabar-sabar Ustaz. Okey. Paling mudah sekali, dia boleh jadi panjang, dia boleh jadi pendek. Tapi kalau dekat mahkamah syariah, kalau katalah suami isteri ni nak bercerai, nak bercerai secara baik, mai dulu datang dengan tengah duk mengandung, biasanya mahkamah akan suruh balik dulu, biar sehingga dah bercerai dulu baru boleh. Sebab mahkamah biasanya sukar nak memberikan kebenaran kepada orang yang nak bercerai tu dalam keadaan dia sedang mengandung. Yalah, kadang-kadang orang mengandung ni dalam dia mungkin mental tak berapa nak stabil, kemudian laki pun jenis baran. Jadi mahkamah akan suruh balik bincang baik-baik dulu. Right? Itu yang ketiga kan? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah iddah bagi seseorang wanita yang kematian suami. Kita panggil cerai mati. Okay. So bagi wanita yang cerai dia tu secara kematian, okay, dia dah kematian suami dia, iddah dia adalah selama 4 bulan 10 hari. Okay, 4 bulan 10 hari. Jadi dalam tempoh 4 bulan 10 hari, katakanlah hari ni 21 hari bulan 6, kematian suami. Jadi dalam tempoh 4 bulan 10 hari tu, dia kena beriddah. Dia kena duduk dalam rumah sahaja. Beza kalau kata orang yang bercerai dengan talak raj'i, perempuan Kalau bercerai tu dengan talak raj'i, dia masih lagi boleh jalankan kehidupan macam biasa. Cuma tak adalah boleh macam melaram sangat-sangat. Okay? Dia tak boleh nak bermakeup. Kalau katalah orang cerai talak raj'i ni, dia nak berhias-hias lebih-lebih sikit pun, dia boleh berhias lagi untuk suami dia. Okay? Sebab dia masih lagi dikira sebagai isteri, sebab dia belum keluar lagi. Belum keluar habis lagi. Dia masih dalam tempoh iddah raj'i. Bekas suami ni masih boleh rujuk lagi. Okay? Jadi kalau kata anda diceraikan tu, dalam keadaan raj'i masih boleh lagi pakai makeup pun, pakai biasa-biasa, baju yang warna-warni yang cantik-cantik pun tak ada masalah. Ada orang tanya kat saya, tuan, betul ke kalau dalam keadaan iddah raj'i ni saya tak boleh nak pakai cantik-cantik nak keluar rumah? Saya kata, awak pula tak boleh. Takkanlah nak biar muka meri kot. Bukan meri. Boleh, macam biasa sahaja. Okay, cuma tak boleh nampak macam terlalu over. Macam seolah-olah nampak nak menggoda orang lain. Kalau pakai biasa-biasa tu, kalau dah pakai macam biasa, ada lelaki hak jenis tergoda tu masalah dia lah. Kalau kita tak pakai menjolok mata kan. Okay. Cuma disunatkan kalau kata nak bercantik untuk bekas suami yang masih boleh dirujuk kembali tersebut. Tapi untuk orang yang kematian suami, iddah dia 4 bulan 10 hari tu, dia tak boleh berwangi-wangian. Dia tak boleh pakai cantik-cantik. Mesti berkabung. Okay, mesti berkabung dalam keadaan yang macam kita nampak dalam bentuk kesedihan sebenarnya. Okay. Dia kalau boleh tak perlu untuk keluar rumah. Kalau kata ada orang lain yang tolong datang bagi masak, makan dan sebagainya, tu lagi bagus. Tapi andai katalah dia perlu keluar juga. Okay, seorang wanita yang nak uruskan, contohnya ada urusan berkaitan dengan harta
harta suami dan sebagainya, kena pergi mahkamah, kena pergi tempat ni, boleh, tak ada masalah. Bukan sampai kena duduk dalam rumah tak boleh keluar langsung. Boleh keluar, tapi atas urusan yang penting saja dan tak melencong. Kadang-kadang keluar ni, dia kata saya boleh keluar lah walaupun berkabung kan, keluar, kemudian dia pergi melencong, pergi Tesco saja nak pergi beli. Tesco mungkin beli barang saja kan. Contohnya pergi Mid Valley. Lama tak pergi Mid Valley kan. So katalah pergi Mid Valley, ngada kan. Tak boleh macam tu. Okay, dia mesti atas urusan yang penting sahaja, dia mesti kena berkabung. Berkabung ni pakaian dia pakaian yang kalau boleh tak pakaian berwarna. Pakai baju putih, baju hitam, okay, pakaian yang tidak menjolok mata, kalau boleh duduk dalam rumah sahaja. So yang penting waris-waris yang lain, anak-anak ke ataupun jiran tetangga ni, dia kena datang untuk bantu bagi makan dan sebagainya. Kan orang tengah bersedih sebab kematian suami. So dia mesti dibantu benda tu. Okay, so kena berkabung. Iddah 4 bulan 10 hari. Dia panjang lah. Kalau tadi tu 3 kali suci, orang iddah putus haid 3 bulan. Yang ni 4 bulan 10 hari, duduk dekat dalam rumah tu. Okay, kalau lelaki kena berkabung tak? Kalau kematian isteri, tak. Tapi kalau lelaki ni dia nak berkabung tu, kira bagus lah kan. Dia nampak macam menghormatilah kematian isteri dia tu. Ini tak dandan lah. Esok isteri mati, semalam isteri mati, esok tu bukan main smart. Jadi macam tu, at least kan Haji Bakir tu okey lagi kan. Siapa tengok cerita apa nasib si Abu Labi tu, okay, dia lepas kematian tu dia berkabung sampai berapa hari tu, 100 hari kemudian kan. Tu dia pakai slot pendek tu Haji Bakir tu. Cikgu Murni pula. Kena Cikgu Murni datang pula. Okay. Laki pun kalau berkabung tu lagi bagus. Tapi dalam cerita bab berkabung ni lebih kepada wanita. Wanita yang kematian suami dia perlu berkabung. Okay. Alright. Yang kelima, yang terakhir untuk malam ni. Jenis iddah yang terakhir iaitu berkaitan dengan iddah isteri yang belum pernah disetubuhi. Saya nak kongsi perempuan sebelum kita total lockdown ni, ada satu kes kat Kulim tu tahu. Saya ada pergi tengok itu. Dia ada seorang wanita ni, dia kata suami dia nak bercerai dengan suami dia, muda lagi. Walaupun dia pakai topeng perempuan, tapi saya percaya muda, sebab kita tahulah kan, kita tengok dia pun kita tahulah cara tu dengan pasangan itu muda lagi. Saya rasa sekitar dalam umur 18 lah perempuan tu. Budak perempuan tu. Laki dia pun rasa dalam 21, 22. Muda je cik. Saya pun tak tahu macam mana dia pun nikah awal ingat ni. Jodoh kan. Okay, tak apalah. And then dia nak bercerai, dia kata hakim tanyalah kat dia. Baik. Hari ni datang haid tak? Pernah ada melakukan persetubuhan tak sebelum dalam tempoh ni? Kan hakim biasa dia akan tanya dulu, nak bercerai ni kita dalam keadaan yang haid ke dalam keadaan suci? Dia kata suci. Okey. Ada melakukan persetubuhan tak dalam tempoh berapa hari ni dan sebagainya? Dia kata, Tuan Hakim, saya sepanjang daripada tempoh perkahwinan saya, suami ni tak pernah pun bersetubuh dengan saya. Hakim pun kejut lah. Saya pun tengok, kata kuat tu. Padahal dia kata perkahwinan tu baru lagi. Jadi dia punya laki dia tak pernah bersetubuh. Dia kata, lepas tu dia tanya, hakim pun tanya dekat laki ni, kenapa kamu tak ni? Tak tahu, saya tak ada hati. Kerana pelik juga kadang orang menikah, hampir menikah pasal apa kalau tak ada hati kan. Tapi tak apalah, itu isu mereka lah. Jadi hakim kata, betul kan nak teruskan perceraian ni? Betul, teruskan. Baik, lepas cerai tu, hakim pun sebut, kata, okey, sah perceraian tersebut dengan talak 1 kali pertama berjumlah 1 talak, tapi kamu tidak ada iddah. Okey, kamu tidak ada iddah sebab hakim boleh memberikan perintah untuk perempuan ni dia dianggap seperti anak dara kembali.
Okey, dia boleh dianggap sebagai, dia bukan, kadang-kadang ada title itu nama dia janda berhias kan. Maksudnya seorang wanita yang diceraikan yang dalam keadaan dia tidak disetubuhi oleh suami dia. Okey, tapi hakim ni bagi title untuk dia, bagi perintah pengenalan bahawa dia masih lagi dikira sebagai anak dara. Walaupun dia mungkin pernah berkahwin dan bercerai. Anak dara kembali. Jadi dia tidak ada iddah. Isteri yang diceraikan dalam keadaan dia tidak disetubuhi, maka dia tidak ada iddah. Habis bercerai, kata hari ni sabit cerai 21 hari bulan 6, esok 22 nak menikah dengan lelaki lain, terpulang. Sebab dia tidak ada iddah, dia seolah-olah seperti anak dara kembali. Okey? Itu sahaja. Senang je kan? 5 je. Okey? Tapi dalam 5 ni pun kadang-kadang ni adalah cabang-cabang dia, ada soalan-soalan sebagainya kan? Okey. Alright. Siapa ada soalan? Boleh letak soalan. Saya nak tengok ada soalan tak? Okay. Thank you lah pada semua yang sudi dengar tajuk begini. Tajuk begini penting perempuan. Okay. Even kadang-kadang pun macam saya sendiri pun benda ni kadang dia memperingati semula. Kita kena ingat balik. Okay. Sebab tu saya buat ngajak macam ni supaya saya sendiri pun boleh memperingati diri saya. Okey. Puan Nur Syuhada Saidin. Tuan Fahmi nak tanya, bercerai sebab pelanggaran lafaz taklik. Okey, pelanggaran baik. Dikira tarak raj'i atau tidak? Okay. Yang kedua, layak nafkah iddah atau tak? Yang ketiga, sekiranya isteri makai implan, kaedah perancang keluarga, berapa lama tempoh iddah ya? Menarik soalan ni. Ni yang saya kata ni, dia menjadi satu isu yang akan dikembangkan ni. Okey, Puan Nur Syuhada Saidin. Yang pertama, puan tanya bercerai sebab pelanggaran lafaz taklik. Saya kena bagi clear dulu. Okey, saya kena bagi clear dengan Puan Syuhada dan juga dengan puan-puan yang lain. Kadang-kadang perempuan, saya tahu dalam pemikiran perempuan tak sama dengan pemikiran saya. Kalau pemikiran saya, lafaz taklik tu adalah dalam sijil nikah kita. Okey, bagi seorang peguam dan juga pegawai mahkamah yang lain, hakim dan sebagainya, bila sebut lafaz taklik ni adalah lafaz yang ada dalam sijil nikah. Okey. Bagi perempuan yang kebanyakan, yang kebanyakannya mesti dia pun akan ingat lafaz taklik ni adalah seperti suami sebut macam ni. Hang keluar saja daripada rumah jatuh talak. Betul kan? Okey, saya nak bagi synchronize dulu. Bila kita sebut lafaz pelanggaran lafaz taklik ni, kita kena ingat lafaz taklik ni kalau katalah, saya akan bagi jawapan dalam dua versi. Yang pertama, kalau katalah pelanggaran lafaz taklik tu dalam sijil nikah punya lafaz taklik. Okey, suami tidak mengikut yang dibaca, dia tak baca, dia bagi apa, ataupun dia tinggal langsung dan sebagainya. Kan lafaz taklik dalam tu dia kata, jika sekiranya isteriku mengadu pada mahkamah dan sabit aduannya tersebut, maka tertalaklah dia dengan talak RM RM10 talak khul'i. Macam saya kata tadi. Okay. So bercerai dengan cara lafaz taklik tu, disahkan lafaz taklik dilanggar tersebut, dia akan cerai secara tebus talak. Okay, talak khul'i. Jadi dia yang pertama dia tak boleh dikira sebagai talak raj'i. Bila talak khul'i ni, talak khulu' dia akan jadi talak bain sughra. Bukan raj'i. Raj'i boleh dirujuk. Kalau talak bain sughra, kita tak boleh rujuk. Kita kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru. Kena jadi pengantin semula. Okay, kena jadi pengantin semula yang baru balik. Kena jumpa wali, kena ada akad nikah dengan wali tu, kita kena bagi mas kahwin yang baru. Tu pada pemahaman kita sebagai yang sepatutnya. Alright. Tapi kalau katalah lafaz yang dimaksudkan oleh Puan Syuhada adalah suami ni bagi taklik macam tu, kita sebut sebagai taklik talak kan, iaitu hang keluar saja daripada rumah ni jatuh talak, contoh dia. Okey, kalau jenis macam tu dia akan dianggap sebagai talak raj'i, bergantung kepada
berapa nilai talak yang dia sebut tu. Contohnya, hang keluar daripada rumah ni jatuh talak. So dia mungkin tak ada nilai yang ditentukan berapa talak tersebut. Okey. Jadi katakanlah pergi ke mahkamah, buat pengesahan, mahkamah sabitkan pengesahan sah jatuh tersebut, mahkamah akan tentukan, okey, pernah bercerai tak sebelum ni? Kata tak pernah bercerai. Ni kali pertama. So dia akan jadi talak 1. Talak raj'i kali pertama berjumlah 1 talak. Kalau pernah bercerai sebelum ni, ini kali kedua, dia akan sebut talak berjumlah 2 talak. Dengan talak 1 berjumlah 2 talak sebab kali kedua. Okey. Yang dia bergantung kepada lafaz talak tu. Kalau katalah suami kata, mesej juga dengan laki tu jatuh talak 3. Okey, dia ada spesifik kan. Okey, kat situ kalau kata dibuat pengesahan lafaz cerai tersebut di mahkamah, lafaz cerai luar mahkamah tersebut, jadi dia akan menyebabkan isteri tu bercerai dengan talak 3. Kalau kata dia ada spesifik numbers lah. Okey, kalau tak ada spesifik numbers, dia akan dikira 1 saja. Lafaz talak 1. Okey, tapi kalau ada spesifik numbers 3, 4, 1000, juta, 1 bilion, okey, semua tu dia akan jatuh pada talak 3. Kalau jatuh talak 3, kita sebut sebagai talak bain kubra. Okey, talak bain kubra ni maksudnya kita tak boleh dah akad nikah yang baru, kita tak perlu dah nak bagi mas kahwin yang baru. Kalau kita nak kembali isteri kita tersebut, isteri tu, bekas isteri ni dia kena berkahwin dengan lelaki lain, kena ada persetubuhan dengan lelaki tersebut, kemudian berlaku perceraian dan kemudian dia bersuci. Panjang cerita tentang al-muhallil, iaitu orang lelaki yang selalu disebut sebagai Cina buta. Saya pun tak tahu. Jangan tanya saya, macam mana boleh main sejarah Cina buta ni perempuan. Saya pun tak faham. Ada juga Melayu buta. Kan? Ada juga India buta. Tapi tak tahu kenapa Cina yang jadi buta tersebut. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai al-muhallil. Al-muhallil ni. Okey? Baik. So ini cerita tentang kalau persoalan puan lah. So saya dah jawab 2 versi. Okay? Jadi kalau cerai tu dengan talak yang disebut talak bain ni, bain sughra ke, talak bain kubra ke, tak layak untuk dapat iddah. Tak layak untuk dapat nafkah iddah. Cuma dia kena beriddah. Okay? Kalau katakanlah isteri ni cerai secara tebus talak. Alright, cerai tebus talak kita sebut talak bain sughra. Kan? Jadi dia tak boleh nak rujuk-rujuk dah. Jadi tapi isteri ni dia tetap kena beriddah juga. Iddah tu untuk menyucikan diri semata-mata. Dia tak layak untuk dapat nafkah iddah. Nafkah iddah hanya isteri yang diceraikan dengan talak raj'i sahaja. Sebab dia masih lagi di bawah tanggungan suami dia tersebut. Okey? Layak nafkah iddah tak atau tak? Okey, so saya jawab. Yang ketiga, sekiranya isteri makan implan kaedah perancang keluarga, berapa lama tempoh iddahnya? Tempoh iddah tetap sama, iaitu 3 kali suci. Jadi kalau katalah dengan implan tersebut dia mungkin menyebabkan tempoh haid tu panjang dan sebagainya, wallahu ta'ala alam. Saya mungkin tak berapa expert tentang bagaimana implan ataupun kaedah perancangan keluarga, tapi back to basic dekat mahkamah syariah, kita akan berpegang kepada salah satu huruf, iaitu 3 kali suci. Jadi kalau katalah pakai perancang keluarga tu boleh menyebabkan haid tu panjang, okey, tempoh panjang dan sebagainya, dia kena ikut yang tu. Okey, kalau katalah cerita dia sekarang ni haid tu tak menentu. Sekejap keluar sagi suci tapi tak sampai berapa hari haid pula. Okay, so dia terlampau pendek sangat macam tu, yang tu kita panggil sebagai darah sakit lah, penyakit kan. Okay, kalau kata yang jenis datang sakit ni, jadi dia punya tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan. Okay, kalau kata haid tak menentu, kalau ataupun terlampau panjang sangat, jadi mungkin pakai 3 bulan. Tapi basicnya kita kena pegang dulu 3 kali suci. Kalau katalah dengan pakai plan tersebut, implan ni mungkin dia boleh menyebabkan tempoh haid panjang ke ataupun sebagainya, boleh menyebabkan kitaran haid tu tak normal, dia akan pakai kepada 3 bulan. Tu je beza dia.
Dia tak mungkin pergi kepada sampai 4 bulan 10 hari tak. Yang tu untuk orang yang kematian suami saja. Alright? Dia punya formula dia mudah je kan. Puan Maria Solihin, cerai talak 3 ada iddah tak? Puan, cerai talak 3, cerai tebus talak, cerai secara fasah mahkamah sabitkan, cerai secara pelanggaran taklik, semuanya ada iddah. Okey, beza dia iddah tu iddah rajai ke iddah yang tak rajai. Iddah rajai talak 1 dengan talak 2 boleh dirujuk. Dalam keadaan kita masih beriddah tu kita boleh lagi dirujuk oleh suami kita. Tapi kalau iddah tu macam talak 3, iddah untuk fasah sebagainya, dia iddah untuk menyucikan sahaja. Menyucikan daripada benih lelaki yang ada dalam rahim perempuan tersebut, dalam rahim isteri dia. Itu sahaja. Ada orang tanya, tuan, saya dah suami saya dah lama dah kot. Dah 3-4 tahun dah tinggalkan saya. Cuma saya je tak buat permohonan cerai. So takkan dalam mahkamah dah sabitkan kan. Contoh mahkamah sabitkan cerai cerai taklik tersebut jatuh. Katakanlah hari ni 21 hari bulan 6. Suami ni dah tinggal dah tu tahun 2019 lagi. Dah tak ada dah. Kalau ikutkan tu nak beriddah pun tak ada guna sebab dia lah tak pernah bersetubuh dah, tinggal hilang langsung kan. Jadi kena iddah juga tak? Kena iddah. Kena iddah iaitu tempoh untuk menyucikan tersebut untuk menepati kepada hukum syarak. Okey? Bagus kan? Tempat tu penting. Hampa follow Fahmi Ramli ni. Banyak. Siti Zuraidah Zironi dah hujung-hujung baru join. Tu dia lah. Tiap-tiap kali Puan Siti masuk main pukul 10. Okey, masuk main pukul 10. Tak apalah. Habis ni pun saya tak padam. Video ni sentiasa ada kan. Boleh nanti ulang balik. Dapatlah tengok saya menyanyi balik tu. Okey, Miza macam mana kalau dah lama tidak bersetuju dan menuntut cerai? Ada iddah ke? Kan? Saya dah jawab tadi kan? Tak ada baca soalan Puan Miza pun saya dah jawab dah. Saya dah dapat agak dah. Itulah soalannya. Okey, Puan Fatimah ZA, Puan Fatimah Za. Salam. Waalaikumsalam. Kamak kucing tengah tidur. Kenalan saya bercerai dengan cara tebus talak sebab ketika tarikh bicara tu dia sedang haid. Okey. Dia layak dapat nafkah iddah tak? Boleh berhias tak? Nak keluar urusan beli barang rumah atau lain-lain. Boleh tak? Okey, Puan Fatimah. Jawapannya adalah tak layak untuk dapat nafkah iddah. Sebab syarat tebus talak dia nama dia talak bain sughra, tak ada nafkah iddah. Okey. Jadi tak layak untuk tuntut nafkah iddah. Nafkah iddah hanya untuk wanita yang diceraikan dengan talak rajai sahaja. Kemudian apa? Boleh berhias tak? Boleh. Boleh berhias. Kalau orang yang bercerai kalau tebus talak dah, jadi dia dah tak boleh nak rujuk dengan suami dia kembali. Jadi dia dah jadi macam normal balik. Jadi macam cerita anak dara dulu. Cerita anak dara dulu. Beza dia kena tunggu habis iddah saja. Habis iddah baru dia boleh kahwin. Okay? Alright. Dia boleh berhias lah. So berhias lah. Ikutlah nak berhias tu macam mana. Nak pakai emas Korea ke, emas putih ke apa. Terpulang. Okay? Sebab dia dah tak ada keterikatan dengan siapa-siapa pun. Bekas suami ke. Kalau kadang-kadang ada hak jenis gila talak kan. Time gila talak ni dia lelaki duk main kacau sebagainya. Janda aku ni lawa pula dah duk berhias-hias ni. So dia nak time ni ada orang tanya kat saya, tuan macam mana nak buat ni? Suami saya, bekas suami saya ni dia jealous sangat. Sampai saya pergi mana pun padahal dia tak ada apa dah dengan saya, duk buat rasa macam saya ni bini dia lagi. Kata geram juga. Dulu bukan main lagi. Duk marah, maki, mencarut dan sebagainya. Main lepas dia ni duk kacau, duk main nak mengorak balik dan sebagainya.
Okey, ada cara tak tuan? Ni tok guru saya ajak. Dia kata kita tak boleh nak marah, payah sikit. Kita tak boleh nak nak bagi macam yelah, tolak lagi, kata lagi kacau dia buat macam-macam pula kan. Tok mai kacau semua tu. So cara dia adalah tok guru saya kata bagi tahu nak balik boleh, tapi dengan syarat. Syarat dia mas kahwin dia saya nak 5 juta. 5 juta ringgit. Saya nak macam ni. Dapat ada tu, okey saya setuju. Benda yang bagi mustahil. Dia kata, hang biasa tengok tak Fahmi? Cerita Puteri Gunung Ledang. Dia kata tahu. Puteri Gunung Ledang tu dia minta apa mas kahwin dia? Dia minta 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang ayak mata anak darah, darah anak raja, kemudian jambatan emas daripada Melaka sampai ke Gunung Ledang. Dia mengada ke apa? Tak, dia bukan mengada perempuan. Tu cara dia nak tolak. Cara dia nak tolak. Tapi sultan tu, raja tu, dia fikir straightforward, dia nak macam tu, dia nak buat macam tu. Sebenarnya dia tak faham. Dia nak tolak. Macam itulah cara kita nak menolak. Cara nak menolak ikut adat Melayu. Alright. Nak keluar berurusan beli rumah barang boleh tak? Cerai cara tebus talak ni nak keluar pergi mana pun terpulang lah. Okay, dia dah tak ada keterikatan dah. Tinggal lagi sekarang ni dia iddah dia tu untuk menyucikan diri sahaja. Okay, Azlina ZA. Jenis-jenis iddah. Oh, Puan Azlina tolong tulis. Thank you Puan Azlina. Thank you Puan. Puan Azlina ni tiap malam dia ada. Terima kasih Puan. Takbir bir. Lain macam. Tuan nak tanya, kalau isteri dalam proses perceraian dosa masih suami tanggung ke? Tolong bagi pencerahan Tuan. Allah. Risau saya bab ni. Bila orang tanya kat saya dosa pahala ni susah sikit. Yang pertama sebab saya bukan Allah. Sebab saya bukan Tuhan. Yang kedua dia saya bukan ustaz. Saya berat nak cerita bab dosa pahala ni. Okay, cuma tak apalah saya raikan benda ni Okey, kalaulah isteri ni dalam keadaan yang bercerai tu talak raj'i. Okey, talak raj'i yang masih boleh lagi dirujuk, dia tak boleh anggap diri dia tu dah bercerai sepenuhnya. Okey, ibaratnya seperti isteri ni baru keluar selangkah sahaja daripada rumah suami dia. Okey, dia tak keluar 12 kaki, dia baru keluar satu kaki saja. So suami dia ni boleh tarik balik masuk ataupun nanti tunggu habis keluar sendirilah. Macam tu. Okay, so dia punya analogi dia cerita dia tu. Jadi kalau iddah bagi orang yang iddah raj'i, dia tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada nak berkahwin dengan lelaki lain. Sebab dia masih lagi dianggap isteri. Dia kena anggap sebagai dia masih lagi isteri. Walaupun dia dah bercerai, tapi sebab cerai itu talak raj'i, jadi haram dan berdosa lah kalau dia melakukan perkara-perkara yang boleh mendorong untuk dia nak cuba pikat. Memikat. That's why dia boleh pakai elok, cuma dia tak boleh sampai satu tahap yang nak menggoda orang. Okay. So, apa batasan kalau kita sebagai isteri? Isteri ni maksudnya kalau nak keluar rumah kena minta izin, kena apa? Kalau dia boleh berhias cantik-cantik lagi kepada suami dia tu, kalau kata bercerai pun dia masih lagi boleh tinggal sebumbung, tapi kalau boleh bilik yang separate. Kalau tak mau tinggal sebumbung pun tak apa. Duduk rumah berasingan pun kena still jaga batasan tu macam lagi masih lagi isteri. Tu talak raj'i punya batasan dia. Tapi kalau talak tu secara talak bain, talak yang dah tak boleh rujuk-rujuk dah. Okey, talak secara tebus talak ke, secara mahkamah putuskan fasah ke, mahkamah bubarkan. Okey, jadi bila dah tak ada dah dia tak boleh dirujuk, talak yang secara bain ni, jadi isteri tu, bekas isteri ni dia nak melakukan tugas macam biasa, nak melaram ke dan sebagainya, terpulang. Cuma dia tak boleh lagi bernikah dengan lelaki lain saja lagi. Iddah dia tu iddah yang macam biasa saja untuk menyucikan. Jadi berdosa tak kalau kata dia melakukan sesuatu
yang biasanya tak bertanggung kepada seorang isteri tu tak berdosa. Dia nak buat apa pun buatlah. Asalkan dia jaga batas dia sahaja. Alright. So dosa masih tanggung suami ke? Untuk orang yang bercerai tu cara talak raj'i, pada saya, pada saya dosa tu masih lagi ditanggung oleh suami. Kalau suami ni tak menasihati, hang ni aku baru nak, contohnya, hang ni aku baru cerai hang dengan talak 1 tau. Aku masih boleh rujuk hang lagi. Hang kena dengar cakap aku. So wajib untuk dengar lagi. Dosa kalau kata tak ikut lagi. Okay, so dosa juga untuk suami kalau suami ni dosa. Kalau kata isteri ni, bukan isteri tu, dia buat apa-apalah sampai batas tu dia kena masih bertanggung dosa lagi, ya dia masih tanggung lagi tersebut. Sebab dia masih lagi dianggap sebagai suami. Pada saya, pada saya. Kalau nak lebih lanjut, bab dosa pahala ni, tolong cari ustaz. Dia silap lah. Cik takbir bir. Fahmi bin Rahman. Nama macam saya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh atau tidak pembantu hakim menjatuhkan talak pada pasangan yang mohon perceraian? Jika tidak boleh, di mana aduan saluran harus disalurkan selain ketua hakim? Saya bagi clear dulu. Betul, hakim mahkamah syariah yang boleh menjatuhkan tersebut. Dan ada keadaan yang bukan pembantu hakim, tapi mungkin ada setengah orang ni dia rasa macam orang tu pembantu hakim. Tapi sebenarnya dia boleh juga diberi kuasa, iaitu orang yang ada tauliah daripada hakim itu sendiri. Maksudnya seperti pegawai suluh contoh dia. So kalau pegawai suluh ni dia ada tauliah tersebut, dia boleh juga mendengar untuk memutuskan perceraian tu. Ataupun mungkin siapa lagi selain pada suluh, ada biasa. Senang cerita macam ni lah. Siapa yang ada tauliah. Jadi kalau kita dapat pastikan memang betul dia ada tauliah, jadi dia boleh menceraikan. Dia boleh sabitkan perceraian tersebut. Tak semestinya hakim. Tapi kalau katalah memang betul-betul orang ni dia penolong pendaftar je, ataupun yang memang pegawai mahkamah yang tak ada tauliah lah, senang cerita. Jadi dia tak ada tauliah untuk menjadi hakim, dia tak boleh putuskan tu. Dia tak boleh putuskan untuk perceraian tersebut. Jadi kalau katalah berlaku perkara tersebut, kena buat aduan, memang aduannya kepada mahkamah tinggi. Dia kena ada saluran aduan tersebut. Itu je lah. Saluran aduannya kepada ketua hakim. Saya kalau buat aduan pun macam tu juga. Kalau kata ada peguam salah laku ke, kalau macam saya ada salah ke sebagainya, aduan pun memang semua kepada mahkamah. Aduan kepada mahkamah tinggi. Saluran aduan tu dekat kaunter biasanya. Alright, Siti Zuraidah Zironi. Tuan nak tanya, diceraikan talak 1 di luar mahkamah, tapi malam tu suami beritahu niat sentuh bila ditanya, niat sentuh bila ditanya nak bersama dengan awak. Tapi pagi-pagi esoknya suami kata tak ada niat apa-apa. Jadi apa yang isteri perlu buat? Saya confused ayat ni. Tuan nak tanya, diceraikan talak 1 di luar mahkamah, tapi malam tu suami beritahu niat sentuh bila ditanya nak bersama dengan awak, tapi pagi-pagi esoknya suami kata tak ada niat apa-apa. Bila diceraikan talak 1 di luar mahkamah, tak dibuat pengesahan lagi, katakanlah cerai tersebut mungkin boleh jadi sah. So ada lafaz yang jelas, dari tak kira pasal niat tak niat tu, dia akan boleh jatuh juga. Katakanlah isteri ni dengan suami nak bersama. Kalau nak bersama tu, kita kena sebut perkataan rujuk. Aku rujuk kamu kembali. Ataupun aku kembalilah kau bersama dengan aku. So dia mesti kena ada perkataan. Sama macam cerai. Kalau cerai pun kan, aku ceraikan kamu, aku talakkan kamu, I divorce with you. So tu semua perkataan-perkataan kepada perceraian. Kalau rujuk pun dia tak boleh melalui perbuatan. Dalam mazhab Syafi'i yang mana setiap mahkamah memegang kepada pegangan ni, lafaz rujuk mesti berlaku secara lafaz. Dia tak boleh secara persetubuhan.
Jadi kalau katalah berlaku talak dan kemudian bersetubuh juga, dibimbangi, itu adalah perzinaan. Itu dah jadi perzinaan. So apa yang perlu isteri buat, yang paling penting adalah mohon bertaubat terlebih dahulu pada Allah SWT. Dan yang kedua, kena buat, yang ni wajib penting, iaitu kena buat seberapa segera nanti permohonan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okay, so kalau kata ada rujuk, memang suami ada lafaz rujuk, boleh buat pengesahan rujuk sekali masa tu. So that's why penting kalau belajar benda ni. Kalau kata kita tak belajar benda ni, bimbang, takut nanti ni kita rasa macam masih lagi suami isteri, tapi rupa-rupanya tak ada lah lafaz rujuk. Tu penting Bagus Puan Siti Zuraidah tanya soalan gini, sebab banyak orang macam ni. Saya nak ambil last lah kot ada soalan Miza Miza. Maaf ya Tuan Fahmi. Maaf dipinta, maaf diberi. Saya nak tanya, sekiranya suami nikah secara diam-diam dan meninggalkan isteri pertama dan anak sudah 2 tahun tanpa kabar, adakah talak sudah jatuh ke atas isteri pertama? Apa yang perlu isteri buat? Okey, dia ada soalan dua kat sini Puan Miza. Okey, jawapan dia tak jatuh automatik Puan. Dia tak automatik macam tu. Okay, saya faham dia mungkin ada kaitan dengan cerai taklik contohnya. So lafaz taklik suami, dia kata lepas akad nikah suami je baca taklik. Jika sekiranya aku nama sekian-sekian meninggalkan isteriku, nama dia sekian-sekian, meninggalkan dia selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang kepada dirinya untuk memberikan nafkah kepada diri dia, ataupun aku mendatangkan mudarat kepada diri dia. Ni ayat yang terakhir yang penting anda kena ingat. Dan jika dia tu maksudnya isteri, dia mengadu kepada mahkamah dan sabit aduan tersebut, maka tertalaklah dia dengan talak khul'i, talak RM RM10. Ikutlah berapa dia tulis tu, RM10 secara talak khul'i. Ayat yang paling penting tu adalah jika dia mengadu kepada mahkamah. Mengadu kepada mahkamah tu maksudnya adalah membuka kes perceraian cerai taklik. Nama tu cerai taklik tu section 50. Tak silap saya lah kan. Okay, so cerai taklik tu kena ada perbicaraan, kena dibuktikan. Disabitkan tu barulah tertalak. Kalau tidak ada perbicaraan, tak ada disahkan, suami tinggal pilah 10 tahun sekalipun, anda masih lagi isteri. Itulah yang disebut sebagai isteri gantung tak bertali. Sebab suami tinggal belah macam tu sahaja, kita pun tak tahu suami hidup ni masih lagi suami isteri ataupun tidak. Di atas pun bukan, di tanah pun bukan, di tengah-tengah. Okay? Itulah yang disebut sebagai gantung tak bertali. Jadi dia masih dianggap sebagai isteri. Sebab dia tidak ada lagi sijil cerai. Dah ada sijil cerai, baru boleh kita katakan jatuh, dah tertalak. Okay. Alright. So apa yang perlu isteri buat? Okay, Puan Miza jawapannya adalah bergantung kepada kita. Bergantung kepada Puan. Contohnya kalau berlaku ni kepada Puan Miza lah kan. Okay. Bergantung kepada Puan. Puan nak teruskan lagi perkahwinan ataupun nak bercerai? Kita ni, hidup ni, kita ada pilihan. Kita nak pilih A ke, kita nak pilih B. Okay, kita diberi pilihan. Kita nak masuk syurga ke, kita nak masuk neraka. Bergantung kepada pilihan kita, so bergantung kepada amalan kita. Kan? So macam tu juga. So kalau kita sebagai isteri, kita menanggung derita sehinggalah 2 tahun ditinggalkan tanpa kabar berita, nafkah pun tanggung sendiri dan sebagainya. Kita rasa nak teruskan lagi ataupun tidak? Kalau tanya personally kat saya ataupun perempuan ni yang lain, saya percaya majoriti akan cakap lebih baik tak ada. Lebih baik lepaskan saja. Kan? Untuk apa? Melainkan dia memang dianggap matilah, dihilang tanpa jejak. Macam contoh peristiwa MH370 kan hilang kan? Hilang tanpa jejak. So kita pun dah tak boleh nak tunggu, kita pun mungkin
permohonan nama dia anggapan kematian. Kita dah menganggap suami tu dah tak ada dah. Okey? Pun kita boleh pilihan. Ada orang dia tak mau buat benda tu, dia rasa macam diri dia masih lagi isteri, terpulang. Okey? Apa saya tengok tak cerita Muhabbatin? Saya tengok cerita yang Muhabbatin yang Shah Rukh Khan jadi cikgu tu. Kan? Shah Rukh Khan tu dia ada 3 orang anak murid dia tu kan. Gurukul dia cerita. Ini cerita lama kan Muhabbatin kan, dia ada seorang 3 orang anak murid tu. Anak murid ni setiap seorang ni dia bercinta dengan pasangan masing-masing lah. Jadi ada satu pasangan tu dia kata apa nama Kiran kot kan. Aku ingat tau. Saya cerita Muhabbatin, cerita Hindustan ni dia power sikit. Biasalah orang Penang. Okay. So dia bercinta dengan perempuan tu. Perempuan ni dia anggap macam diri dia ni masih lagi isteri. Sedangkan dia tahu kata mungkin dia anggap lelaki ni meninggal ataupun tidak, Allahualam, tapi dia rasa macam dia masih lagi isteri. Sebab dia pilih macam tu. Macam tu juga kita. Kalau kita rasa macam kita nak teruskan lagi perkahwinan, kita nak cuba selamatkan dan sebagainya, cari. Kita cari suami kita tu, pergi cari dia kat mana, pujuk, kita pulang. Masing-masing orang ada pilihan. Kalau kita rasa macam malah nak teruskan move on dengan kehidupan kita ni, so anda boleh pilih untuk bercerai. Okay? Izara Insyirah, pengesahan cerai luar mahkamah boleh ke pengesahan dilakukan melalui video call? Oh, okey. Yang ni bergantung kepada mahkamah puan bergantung kepada mahkamah yang nak kendalikan kes puan tu. Kalau hakim tu okey. Sebab sekarang ni kita faham nanti ni kalau sekarang ni mahkamah masih tutup. Kalau katalah mahkamah dah buka, dia kata kita akan melakukan perbicaraan secara online, kes pengesahan cerai luar mahkamah, video call sebagainya. So bergantung. Kalau mahkamah terima. Okey. Alright, itu saja daripada saya pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. Saya mohon undur diri, dah pukul 11.30 dah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join kita punya live pada malam ni. Dan saya jemput untuk anda join Telegram saya Fahmi Ramli Official. Dan kita kita jemput juga siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan. Saya jemput untuk wanita sahaja. Okay, saya kena highlightkan benda ni. Grup saya nama dia grup Tanya Tuan Fahmi, hanya untuk wanita sahaja. Jadi jangan kata lelaki ni berkecil hati sebagainya, minta maaf. Anda boleh pergi kepada grup lain lelaki. Tentu saya tak ada masalah benda tu. Okay? Saya khaskan grup saya untuk wanita sahaja. Nama grup tu Tanya Tuan Fahmi. Okay? InsyaAllah dekat situ sebarang persoalan anda boleh bertanyakan dan tim kita akan bantu untuk jawab. Okay? Kita akan bantu untuk jawab soalan-soalan anda tersebut, insya-Allah. Okay, so far banyak dah orang yang join, banyak orang yang tanya dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih pada yang join tersebut. Alright, itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam pukul 10 macam biasa. Bye bye.